Sorry, bismillah. That's why I think I laju. Okay. Tapi guys, tolong, I sangat perlukan pertolongan you. Kalau I terlalu laju sampai you tak boleh nak catch up apa yang I kata, ataupun you boleh catch up apa yang I kata tapi you tak faham maksud apa yang kita sedang bincangkan kan. Just I think you know one of the things that you can do adalah you angkat tangan kan. Macam kalau and then I would say, okay, kenapa angkat tangan? Ada soalan ke? Kata tak sir, tapi maybe sir nak slow sikit lah macam tu kan. Again, jangan tak ni reaction ni kan. Reaction I tak tahu boleh nampak ke tak. Macam thumbs up macam tu kan. Ataupun apa-apalah. So just to bagi tahu I know I am not too fast. Boleh Alright. Okay. So kita dekat mana tadi? Allahumma salli alaihi. Kan? Life cycle costing. Hidup membebel pasal costing tu adalah method mengira cost. Untuk life cycle costing, apa keyword hari ini? The word entire life. So now, life cycle costing aims to cost a product. Maksud cost of product tu calculate the cost lah. Service, customer or project over its entire life cycle with the aim of maximizing the over the total life while minimizing cost. Nak maksimumkan revenue, kurangkan cost. Of course lah, benda tu semua orang tahu kan. Traditionally, the cost ini traditionally ni. Ingat tak kalau ABC kan, ABC dia ada more than one cost driver, but traditionally there is one single driver. Nampak tak dia guna perkataan yang sama? Traditionally maknanya in the past. Sekarang kita guna yang ni. Kan itu cerita dia. Problem solution. Traditionally, the cost and revenues of a product are assessed on a financial year, 12 bulan, or period, financial period by period basis. Okay, period by period ni boleh jadi even less than a year. Mungkin half a year kan, ada setengah company guys, dia memang buat semi annual statement or report lah, ataupun ada yang buat quarterly, every 3 months. Kenapa setengah company buat macam tu guys? Sebab satu, di company yang besar, dia ada duit lah untuk buat benda tu. Sebab dia bukan free nak buat benda ni, kena kumpul data, kena buat kira-kira, analisa. Ada duit yang akan terlibat, ada cost yang akan terlibat. So usually large company akan buat. Satu. Yang kedua, because things are changing so fast. So dia memang kena buat record tu dengan cepat lah. Ada keperluan lah. Okay, so itu period by period. But according to life cycle costing, bukan dia kata tak payah buat. Jangan salah faham tau. Bukan dia kata lepas ni tak payah buat annual report. Bukan itu maksudnya. Buatlah annual report tu kan. Tapi bila kira sama ada produk tu bagus ke tak bagus. Bila kata bagus tak bagus maksudnya profitable ke tak profitable. Mendatangkan untung ke tak. Bila nak tengok itu, nak tengok untung ke tak untung tu, jangan tengok setahun je. Tengok over the entire life. Okay. Nah, product life cycle costing considers all the cost. Ini lagi satu. Not only the entire life of the product, tetapi juga all the cost. Bukannya cost manufacturing tengok, cost marketing tak payahlah. Bukan. Semua cost itu masuk all kat situ that will be incurred from one stage until the end of the life lah. One stage which is design until the other phase, abandonment kan. Perkataan abandon maknanya tinggalkan. Contohnya, don't abandon me, do not leave me kan, jangan tinggalkan saya. Abandonment ni maknanya dah tutup lah, dah berhenti buat produk itu. Of a new product and compares this. Siapa yang compare ni? Product life cycle costing tu lah. To the revenues that can be generated from selling this product at different target prices. Tengok at different target prices throughout the product's life. Kenapa dia kata prices guys? Sebab tu bahasa itu penting. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak kan. Kenapa dia ada bilangan dia? Contohnya di sini, kenapa prices? Sebab dia nak kata banyak price. Yang saya cerita tadi lah, waktu introduction, awal-awal, pengenalan. Contohnya kan, contoh saya argue takkan awal-awal nak jual mahal lah. Orang tengok harga je orang tak nak beli. Contoh. So jual lah murah dulu, lepas tu baru naik harga. Itu satu argument. Tapi ada orang argue juga tau. Ataupun ada cara pemikiran orang kata, nak jual barang ni, jangan start dengan harga rendah. Sebab kalau you start dengan harga mahal, tengok bila you start dengan harga mahal, ada tak orang yang ada duit untuk beli? Ada. Lepas tu bila you kurangkan harga, barulah orang yang kurang kaya beli. You kurangkan lagi harga, orang kurang kaya pun akan beli. Maknanya akan ada orang yang nak beli. Tetapi kalau you jual start daripada yang murah, lepas tu baru nak naikkan harga, orang akan marah, orang akan tak nak beli dah. Contoh. Ada some people, dia ada arguments lah, you boleh bincang lah. Tapi saya pernah terbaca lah, orang kata ideanya lebih baik kita mula dengan harga yang tinggi. Lepas tu baru turun.
Biar orang marah dulu atau biar orang tak suka dulu. Tapi lepas kita kurangkan, dia still beli juga. Tapi kalau awal-awal kita start rendah, susah. Itu argument kan. But you can argue the opposite lah. Mula-mula pengenalan, harga pengenalan kan. Buatlah murah dulu. Contoh. Tapi point high tadi, prices ni maknanya setiap stage mungkin ada harga berbeza yang sesuai. In fact, I told you before, ada satu chapter namanya pricing strategy. Itu nanti area C of the syllabus. Oh, itu interesting. I suka yang tu. Itu antara part yang I paling suka. Ini pun suka juga, tapi itu yang I lagi suka lah. Dan itu yang lagi susah. Okey, jangan tengok sikit. Ini yang boleh keluar dalam exam. Characteristics of the product life cycle. So guys, tengok. Tiga benda yang you kena faham kat sini. Tiga benda. Satu, apa stage kita? Development ni, research and development lah. Kita baru nak design the product, nak try develop. Kalau macam ni, tayar dia okey tak? Kalau tayar di petak, bukan bulat. Contoh kan? Baru nak design. Satu, introduction, and then growth, and then maturity, and then decline. Dengar guys, during development, you tak jual lagi You baru nak lukis gambar produk tu macam mana and so on. Introduction ni maksudnya baru first time jual. Ada ice cream durian, tak pernah dibuat orang. Sekali dibuat ice cream durian. First time je you jual, bulan ni kita start launch. Orang panggil launch kan, launching produk kan. Itu maksud di introduction. Maknanya contoh soalan kata, when is the product, when does the company start? Dengan perkataan dia? Begin, start, mula to sell the product. Which stage? Kalau jawab development, salah. Kalau jawab growth, terlalu lambat. Jawapan dia adalah introduction. Introduction maknanya dia start introduce barang itu dari segi dia jual. Sebab kadang-kadang sebelum produk tu keluar pun dah keluar kadang-kadang teaser kan. Dia keluar iklan, bulan harapan kami akan keluarkan produk yang terbaru, tapi tak jual lagi. Itu maknanya, the way I understand itu belum masuk introduction lagi. Introducing when you start selling. Okay, and then growth maknanya tadi baru start, sekarang makin ramai orang beli, makin orang tahu produk you. Itu orang panggil growth. Usually it's a rapid growth. And then maturity maknanya you dah stabil dah. Dah orang dah tahu dah macam tepu dah kan dia punya pasaran tu, dan akhirnya decline. Ini apa? Ini stage. I kata ada tiga tadi kan. Satu, you kena tahu stage. Yang kedua, you kena tahu during each stage apa berlaku dari segi jual apa orang panggil quantity, sales volume. Tengok, sales volume, perkataan volume kita gunakan. Sebelum ni kawan ni pernah tanya yang volume driven tu. Volume dia maknanya quantity. Waktu development you tak jual lagi bang, tak siap reka lagi. Tapi introduction you dah start. Cuma start slow lah. You jual sikit lah baru. Bila yang you start sikit? Bulan ni kita jual 1,000. Bulan depan 2,000. Bulan depan lagi 4,000. Dia macam makin banyak. Bila tu? During growth stage. Bila orang dah start tahu you buka branch baru, negeri lain, in fact luar negara. Kalau soalan tanya, when is the sales volume has I punya English ni teruk sikit, sorry. When does the sales volume rapidly sold? Contoh kan? When there is a rapid increase of sales volume, itu baru betul. Jawapan dia growth. Soalan boleh tanya macam tu. And then maturity, dia dah stable. Dia jualan dia tinggi tak macam growth? Tinggi, tapi dia tak meningkat dah lah. Mula-mula jual 10, 20, 30, 100, 1000 kan. Tapi dekat maturity ni 1000, tapi dia tak naik-naik dah. Ataupun dia naik turun sikit-sikit macam tu je. Dia tinggi, bukan tak tinggi, tapi dah tak ada kenaikan, dia dah stable dah. Kan? Akhirnya lama-lama orang dah bosan dah, orang nak produk lain, akhirnya orang pun makin kurang beli, itulah decline. Dah dua dah. Satu tadi apa stage dia? Pasar dia. Yang kedua, apa sales volume? Yang ketiga, cost dia. Apa cost yang terlibat? So, di stage development of course lah. You nak kena upah orang, you nak kena buat investigation, kena banyak belanja guys, investment. Sebab tu ada government grant lah, apalah kan. Banyak lah, macam-macam lah. Tapi nak katanya mahal lah. And then introduction, very high. Tengok keyword dia guys. Fixed cost. Satu, non-current asset. Katakanlah di produk baru guys. You baru nak beli mesin tu. Sebelum ni mana beli lagi sebab tak buat lagi produk tu. Baru nak buat, you kena beli satu mesin yang you akan guna for the next 3-4 years. Itulah fixed cost. Lagi, tengok tak kat sini guys. Advertising. Orang tak kenal, baru introduce. So you nak biar je orang tak tahu produk. Macam mana nak jual produk kalau orang tak kenal? So you kena buat marketing habis-habisan. Marketing tu pun tinggi dia punya cost dia. And it's a fixed cost in that sense. I pernah dengar lah. I pun sebab to be frank with you, I pernah lah macam takaful ke jual minyak wangi lah. Yang kecil-kecil macam tu lah. I tak boleh claim I ni sifu business. So I tak pandai sangat. Tapi I boleh cerita apa yang I tahu lah. Contohnya, dan you guys pun mesti pernah dengar kan, kadang-kadang ada orang nak buka kedai makan kan, restoran baru, dia buat poster,
Sempena Merdeka 31 hari bulan 8, jom makan free. Memang orang datang makan for free ya. Free tu siapa guys? Kita datang makan tak bayar, memang free. Tapi bos, owner restoran tu kena bayar tak? Kena bayar. Itu orang panggil fixed cost. Memang untuk hari tu saja kita anggarkan lebih kurang 500 kot, 1000 orang datang. So kena prepare makanan pada, mesti ada cost dia. You anggaplah cost tu cost marketing. Sebab bila orang datang, orang dah makan, sedap ni, lepas ni datang lagi, tapi datang lagi tu kena bayar je Itu semalam je yang free, hari ni bayar. Faham kan? Advertising, kena keluar duit. Buat bisnes kena keluar duit. In fact, bukan keluar duit satu hal. You kena tanggung loss dulu. Tunjuk sikit kan, nampak tak kat atas apa yang berlaku? Ini line dia. During development tak ada apa-apa kan? Tengok-tengok line yang says revenue. Start je you introduce, you dah dapat revenue dah, yang atas ni. You start dapat revenue sikit. Makin lama makin banyak, makin grow, orang makin ramai beli, makin besar you punya revenue. Okay, itu settle lah. Tapi cuba tengok profit guys. My dear everyone, cuba tengok. Ini line untuk profit, betul tak? Do you notice apa yang berlaku during development? During development, you tak jual lagi bang. You tak jual lagi, you baru keluar duit sahaja. Duit masuk tak ada, duit keluar je. So dia jadi loss. Introduction kan you dah start jual. Memang you dah start jual. Tapi duit yang you dapat tu sikit. Duit yang you keluar banyak. Menyebabkan your profit tu negatif. Ataupun dengan kata lain loss. Sampailah growth, baru start bernafas. Dipanggil break even. Nanti ada satu chapter yang will focus on break even. Barulah you start macam bernafas. Oh, kita dah belanja 1 juta. Sekarang baru dapat 1 juta. Lepas tu dapat 1 juta RM1, 1 juta RM2. Yang lebihan ringgit-ringgit tu barulah you start make money for yourself. Ceritanya apa ni? Logik lah dalam bisnes. Awal-awal tu memang kena keluar duit. Memang rugi dulu. Sebab tu kadang-kadang I cerita ni secara teori kan, I pun tak pernah melalui. So orang yang macam tak kuat semangat kan, susah mungkin untuk dia berada dalam bisnes. Dia nampak macam, I buat bisnes ni rugi je. Padahal mungkin dia tak tahu, rugi tu sekejap, sabar dulu. Long term nanti barulah orang akan mula viral ke, benda macam tu lah. Wallahualam. Tapi bagi I think bisnes ni bukan benda yang mudah lah. Some of you, perhaps many of you, if not all of you, lagi pandai. Some of you mungkin dah ada bisnes sendiri dah kan. So you boleh betulkan kalau I salah. Okay, lagi. During growth, tengok. Tadi apa fokus dia? Kalau soalan tu kata cost very high and then very high tu adalah fixed cost, maka you tahu stage tu adalah stage introduction. Tapi kalau dia kata variable cost mula increase. Sebab dah growth kan guys. Makin banyak produk yang buat, makin banyak unit dia, Bila makin banyak, so of course variable cost makin naik. And then dia kata some fixed cost increase. Nampak beza dia? Highlight yang tu. Kalau very high fixed cost, introduction. Kalau some fixed cost, ialah maknanya you beli mesin untuk buat 1000. Sekarang rapid growth, sekarang rapid growth, daripada 1000, you nak buat 1001, 1002 kan? You beli mesin kedua. So, adalah fixed cost tu naik, tapi naik sikit. Ataupun sebahagian, kan? Ni, number of factories, kan? You nak buka, dulu branch kat KL je, makin lama orang makin tahu, you nak jual lagi banyak, you buka pula dekat Selangor, dekat Terengganu, dekat Sabah, and so on. Adalah fixed cost sikit yang naik. Okay, and then ni ambil keyword primarily, maknanya majority. Sorry. Bila yang maksud primarily ni, ada tak fixed cost? Ada, tetapi mostly variable cost. Primarily Prime Minister kan yang perdana, cost yang paling banyaknya adalah variable cost. Bila ni? Maturity. Kena take note on that. And lastly, primarily variable cost tetapi dah makin berkurang. Bila ni? Waktu decline. Habis. Itulah chapter ni. Ada kira-kira tak rasa? Ada sikit sangat. Dan bagi I, bila I kata chapter ni paling senang ataupun method ni paling senang, I merujuk kepada cara kira. Paling senang. Lepas ni kita tengok. Okay, ni pun I mungkin nak laju sikit. The next break will be at about 5:20 macam tu. Before I go on. Okay ke tak okay? Do you guys follow so far? Everyone boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, sir. Thank you. Ada soalan tak so far? Atau ada tambahan ke? Ada pembetulan ke? I don't mind, please. Kita belajar sama-sama. Tak ada kan? Okay. Kalau ada, jangan takut. Tiba-tiba I baru nak kata, sekata tak ada pula. Kesian kan. Tulis. Kalau segan, tulis dalam chat tu. Okay, dah sambung. Cost over the product life cycle. Sekata ada kira-kira. Ada kira-kira. Inilah kira-kira dia. Kita belajar teori dulu sikit, nanti kita kira. A product's life cycle cost are incurred from its design stage. Dia ulang benda sama lah kan. Through development, R&D lah tu. To market launch, introduction, production and sales. Mana you dah start buat. You buat dan you jual lah. And finally to its eventual decline, penurunan, and withdrawal, dan you tarik balik, you dah keluarkan dia
from the market, daripada pasaran. The component elements of a product's cost over its life cycle could therefore include the following. Bila dia kata komponen kan, macam bayangkan satu phone ada banyak komponen, ada screen, ada cover, ada dekat dalam tu dia punya battery, komponen lah tu. So nak kata cost yang banyak-banyak tu ada komponen-komponen dia. Antaranya dalam R&D cost ada design, kena upah orang, bukan orang biasa-biasa, orang yang pandai melukis, orang yang kreatif. Macam kalau I ada satu buku sekarang depan I, namanya The One Device. I tak tahu you boleh tengok ke tak. I tak baca habis lagi lah. Dia terbalik. The One Device ni pasal Apple. Menarik juga, tak baca habis. Tapi memang, bukan, the idea of dia cipta yang, bila you pitch it kan, pinch, you cubit kan. You cubit, dia jadi kecil. You buat macam tu, dia makin besar. Zoom in, zoom out. Dulu mana ada, betul tak guys? Yang this teknologi touch screen ni, dia jemput ataupun dia invite orang yang kalau tak silap doktor yang pakar untuk deria sentuhan macam itulah. Bukan tiba-tiba keluar. Dia panggil pakar. Nak design benda tu ada kepakaran dia. Macam mana tekan sekali, tekan dua kali jadi apa kan. So ada orang, dan bila ada orang ada bayaran kepada orang itu. Guys, itu cerita dia. Cost of making a prototype kan. Testing cost, nak kena test dulu betul. Ini kalau tekan dia boleh call kan, tekan meletup. Nanti kena test dulu. Ada cost dia. Production, process and equipment and blah blah blah. You guys know this better than me lah. Lagi, the cost of purchasing any technical data. Ini kita dah belajar. Ingat semua data free ke? Ada yang kena beli kan? In fact memang ada bisnes kan? Bisnes tu jual data. Sebab data tu sangat bermanfaat. Bayangkan nak kata pentingnya data sampai orang sanggup keluar duit, sampai orang sanggup incur cost untuk beli data. Sebab dengan data tu you tahu siapa yang sebenarnya minat produk you, contohlah. And then training cost, dah ada teknologi. Kalau employee tak reti guna, payah juga kan, kena train lagi, kena ajak, kena panggil trainer, kena bayar production cost, distribution cost. Siapa yang nak agent kan, okey, siapa, kita masih mencari agent untuk kawasan Baitul Mal, siapa nak jadi agent sila call, macam tu kan, nak distribute, marketing and advertising, all these are something you are already familiar with, right? Inventory cost, adakah jual barang, especially I kali tengok, I banyak guna contoh bisnes yang produk sebab senang kan, sebab dia physical. So contoh inventory cost ni, ialah beli kereta kan, kalau rosak satu, takkan nak guna kereta yang Alza baru, tapi nak ganti dengan yang Myvi. Tak berapa sesuai, mungkin setengah orang dia kreatif dia boleh lah, tapi nak katanya kena ada tu cost tu. Walaupun you assemble sebiji kereta, tapi you kena buat lebih sikit spare part tu. Ada cost tak? Adalah. Kos nak buat tu satu, kos nak simpan. Adakah semua orang own a building? Tak, kadang-kadang company would rent, dia akan sewa tempat untuk disimpan dia punya spare part. Itu kos juga. Boleh bayangkan sikit kan? Retirement and disposal cost. Ini pun lagi satu. Kan? Katakanlah you manufacture something in a factory. So mestilah kan kita belajar juga, tak tahulah, I'm not sure about you. I dulu ambil biologi, kimia, fizik semua kan, tapi nak katanya kita fahamlah, kita boleh bayangkan dalam satu-satu production mungkin akan ada keluarkan bahan kimia, akhirnya kena jaga supaya tak berlaku pencemaran, ataupun once after 4 years you dah tak nak guna dah that production facility, you nak kena clean up, you nak kena robohkan balik, semua tu ada cost. Itu yang life cycle costing argue. Dia kata, you duk fikir bila kita buat ni apa cost nak bayar pekerja, apa cost material, itu sahaja. Padahal life cycle costing kata tak boleh. Kena tengok the entire life. Bila kita nak design pun kita kena upah orang mahal. Nanti bila dah stop production, kita nak kena tutup kilang, nak kena bersihkan balik, itu pun ada cost dia, bukan free bang, bukan pakai air liur. Itu life cycle costing kata. Kena ambil kira semua sekali. Some of these costs, such as design cost, once only cost. You boleh catat, once only cost, nama lain dia, kalau kita nak guna term lain kan, you guys pernah dengar one off. Sekali bayar je. Ada yang kena bayar setiap kali, betul tak? Ada yang one off, once only cost. Others are incurred regularly. Ini yang berulang-ulang throughout the product's life, but vary. Maknanya dia berubah-ubah with production and sales volume. Nanti kita tengok contoh. Production cost, for example, will vary each year with changes in annual production volume. Ialah lagi tinggi kuantiti, lagi banyaklah kosnya, lagi kuranglah kosnya throughout the product's life. Life cycle cost can also be estimated for services pun boleh. Customers pun boleh. Meaning, kan, you buat kedai, guys, kalau you buat kedai kek kan, memanglah you dah buat kek siap-siap orang datang beli je. Tapi kan sekarang banyak juga yang custom made. Ingat tak perkataan apa guys hari tu? Hari Sabtu lepas. Tailor made ataupun, siapa ingat apa perkataan dia?
Tulis sikit dalam chat apa nama dia. Bespoke. Bespoke. Thank you my dear. Bagus. Kan? Customer ni maknanya, kenapa kita estimate cost untuk customer pula? You nak orang tu ke yang cost? Bukan. Customer datang, dia kata saya nak ni. Dia yang decide. Kalau kek dia nak apa? Saya nak separuh strawberry, separuh lagi kelapa. Atas dia ada pisang. Contoh lah kan, mengarut sikit lah kan. Tapi nak katanya, bespoke. Thank you my dear, kawan yang sebut. Itu perkataan dia. Custom made. Sekarang lagilah benda ni relevan. Sebab orang sekarang tak nak beli yang dah siap. Orang semua nak sendiri-sendiri je. Nak ikut dia masing-masing. Ini kalau dalam konteks agama kan, ulama pesan ni antara yang Allahuakbar, dia macam nafsu kita ni makin beria-ria lah. Sebab kalau dulu kita beli apa yang ada je lah. Kalau sekarang, kalau you beli apa, Starbucks kan, Starbucks, I nak topping macam ni, tambah air dia macam ni, separuh. Maknanya you boleh pilih whatever exactly yang nafsu kita nak, kita boleh dapat. Contohlah kan. So itu bahaya sikit lah dari segi ulama tasawuf. So semoga Allah jadikan kita min Allah matahhir qulubana minan nifaq kan, dan benda-benda yang lain insya-Allah. Sikit masuk tasawuf. Tapi bespoke customers ataupun custom made ataupun tailor made kan, yang dia boleh customize and projects as well as for physical products. Thank you. Bespoke perkataan dia. Traditional cost accumulation system ini yang traditional yang sebelum ni are based on financial accounting year and tend to dissect ni macam macam meneliti lah. Kalau you ada satu jasad orang yang dah meninggal, bila you bedah dia, itu dipanggil dissect juga. Tapi itu dissect tu kita nak tengok apa yang berlaku, jantung dia berlubang ke, dia meninggal sebab tertelan apa kan, you nak dissect kan. Tapi dalam kes ni dia kata kita nak mengkaji product life cycle into a series of 12 months period, dalam masa 12 bulan. Okay, bulan ni apa berlaku, kita nak mendalami kan apa yang berlaku. Tapi itu yang dulu yang traditional lah. This means that traditional management accounting system do not accumulate cost over a product entire. Itu keyword dia. Traditionally dia tak tengok entire, therefore life cycle costing kata tengok entire life. Itu je beza dia. And do not therefore assess the product's profitability over its entire life. Instead they do it on a periodic basis. Setiap bulan ke, setiap 3 bulan ke, setiap setahun ke kan. Life cycle costing on the other hand. Nampak tak? Problem dia, ini dia solution dia. Apa dia? Life cycle costing sebaliknya. Jadi kan, tracks dia mengenal pasti and accumulates actual cost and revenues attributable to each product over the entire product life cycle. Dah 100 kali baca perkataan entire. Itulah keyword dia. Kan? Entire. Keseluruhan. Hence the total profitability of any given product can be determined. Guys, highlight lagi satu benda. Apa tujuan kita kira revenue ataupun return dan juga cost over the entire life? Apa tujuan dia? Keyword dia adalah profitability. Highlight ataupun catatlah, buat nota ke, conteng sikit ke. Dah. Allahumma salli alaihi. So bila kita tengok di entire life, kita tengok revenue, duit yang kita dapat, dan cost, duit yang kena keluar. Bila kita buat macam tu, kita nak tengok profitability. Okay, profitability. Macam mana life cycle tolong kita buat benda tu? How does life cycle costing help us do that? Ada 3 atau 4. Ini yang sekarang kita nak bincang ni lah. Apa dia? There are a number of ways that return can be increased over the life cycle. Number 1, design cost out. Apa dia design cost out? Maknanya ada cerita sebelum ni kan, dalam design tu kalau you nak buang cost out kan, keluar kau macam tu kan, get out macam tu kan. So you design cost out. Dalam design tu you dah buanglah design-design yang tak perlu, supaya bila benda tu tak perlu, cost pun kurang, cost pun rendah. Itu maksud perkataan tu, design cost out. You boleh juga kata design out the cost, mengeluarkan cost tu dari segi design. Itu bahasa Inggeris kan, design cost out of products. Approximately 70% to 90%, you boleh guna benda ni, tapi walaupun ini tak kelas section C lah kan, of products life cycle cost are determined by decisions made early in the life cycle at the design and development stage. Ini ada cerita kan. Jangan nanti dah siap design, dah hantar dekat manufacturer, dekat factory, baru terhegih-hegih nak kurangkan cost. Jangan. Waktu design tu kita dah fikir dah macam mana nak kurangkan cost. Saya dah cerita sorry. Okay, you boleh ambil at least for general knowledge lah. Ini mesti ada dia punya, I hope, statistik atau research lah. Maknanya almost 100% kan cara nak kurangkan cost tu, ataupun kata apa, penentuan cost itu
Determination of the cost tu adalah during the early stage. Therefore, design and production teams must work together to ensure costs are minimized. Kan? Jangan tunggu dekat production nanti barulah nak minta tawar-menawar dengan supplier lah, tawar-menawar dengan JNT lah. Oh, saya selalu order tiap-tiap hari mah, bukan sebulan sekali, tiap-tiap hari. Kuranglah sikit harga charge. Contoh kan, terlambat dah waktu design tu sepatutnya. Mungkinlah kan, mungkin even design pun design barang yang senang untuk masuk kotak, so dia memudahkan delivery man untuk deliver, contohlah. Ataupun dari segi design tu barang tu bila you bawa nanti dia tak mudah rosak. Kan, itu satu benda guys. I think if you remember, salah satu cost bila negara kita buat program vaksin, betul tak guys? Vaksin tu sebelum dia cucuk dekat kita, dia bukan boleh simpan merata-rata, dia kena ada suhu tertentu, betul tak guys? So kalau you tak dapat dia, you nak angkut peti tu kan, kalau ada makanan you nak bawa pergi travel, you nak bawa peti sekali, kena tak dalam kereta, tak kan? So kena ada bekas yang boleh maintain that temperature. I nak cerita apa ni? I nak cerita you buat design produk, contoh dalam kes ni vaksin tu, you design dia, katakanlah you boleh reka satu vaksin yang kalau di suhu bilik pun tak apa, mungkin lebih memudahkan untuk kita bawa benda tu ke mana-mana, pergi masuk hutan ke kalau ada orang asli yang belum vaksin, contoh lah kan. So senang. So mahal lah, tapi kena reka lah design tu. Itu point dia. Cost tu, waktu kita design. Okay? Minimize the time to market. Okay, ini penting. Perkataan tadi design cost tu out of product awal-awal lagi. Dari design. Okay, pertama. Yang kedua, minimize the time to market. Tengok guys, tengok. The first two stages adalah development atau R&D. Second introduction. Katakanlah R&D tu ambil masa setahun. Lepas setahun terus you launch introduction. Itu lebih baik berbanding dengan you buat research and development, tunggu lagi, nak tunggu bos sign dululah, nak tunggu dapatkan pandangan isteri dia dululah, isteri ni nenek dia lah, apalah kan. Maknanya tunggu setahun setengah, 2 tahun sebelum you launch, kompetitor dulu yang launch. Ada orang dalam yang share, oh ini punya sedang nak buat ni, tapi you nak launch tahun depan, your competitor dulu yang launch, habis. Apa ni? Minimize time to market. Jangan tunggu lama. Once you dah ada design yang bagus, terus launch. Ini yang berlaku kalau saya tak silap dalam konteks Apple dengan Samsung. Kalau you guys baca go back in history, berlaku saman menyaman. I think Apple kot yang saman Samsung, yang dia kata Samsung guna teknologi touch screen ke apa, saya tak ingat lah siapa yang started. I think Apple kalau saya tak silap lah. Itu yang dia claim lah. Akhirnya bila Samsung keluarkan produk yang sama, ada touch screen lah apalah, kena saman. Dia kata dia ambil kami punya idea. Itu boleh jadi, itu cost juga, betul tak guys? Saman menyaman ni, kita nak saman orang tu keluarkan cost, nak bayar lawyer, yang kena saman pun kena bayar cost juga. Kenapa you lambat sangat pergi launch? Dah orang keluarkan dulu, you kata orang tiru pula, contohlah kan. So minimize the time to market. Jangan tunggu lama. This is the time from conception of the product to its launch. Jangan lama. Kalau boleh sebulan je, contohlah kan. If a company can get the product into the marketplace very quickly, it will give the product as long as span it tempoh masa as possible without competitors rival products in the marketplace. Katakanlah benda tu tak pernah dibuat orang. You launch, selama setahun tak ada orang boleh tiru. Selepas tahun akhirnya orang boleh figure out orang tiru, tapi setahun tu guys, sebelum orang lain launch tu, setahun tu dah berjuta orang beli produk you dulu yang ada customer. Betul tak? So susah untuk customer tu lari ke your competitor sebab dia dah beli barang you dulu. Nampak? Itu cerita dia. Sebab tu cepat-cepatlah market, as in launch your product. This should mean that market share is increased in the long run. Again, perkataan market share, perkataan market size, very important. Sikit lagi kita nak habis. Minimize break even time pun sama. Break even. Catat sikit. I think you guys pernah dengar perkataan break even. Dan break even memang sangat penting. But for now, I sebut dulu. Break even refers to when your total revenue, perkataan total tu penting, is exactly equal to your total cost. In other words, you tak buat loss. Tengok tak graf tadi, ingat tak graf tadi? Kan awal-awal tu revenue dapat tapi cost lagi tinggi daripada revenue, akhirnya loss. Sampai satu tahap, revenue you 1 juta, cost pun 1 juta, so you tak ada profit, tapi you tak ada loss juga. That means the next revenue that you get adalah your beginning of the profit. Break even. Nanti you pernah dengar kan? Okay? Break even. Penting tak break even? Penting. Apa keyword yang you kena highlight dekat sini bila you cakap pasal break even? Minimize, by the way, bila you nak start break even tu? Adakah setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan? Kalau sebulan, dia lebih baik berbanding 3 bulan. Meaning the lower, the shorter the time, the better. Sebab tu dia kata minimize. Pricing strategies will affect both contribution and volume generated.
a short break even time is very important for liquidity. Ini keyword dia. Kenapa bila you pakai life cycle costing ni, salah satu benda yang you kena buat, you nak minimize break even time. Kenapa? Sebab liquidity, kecairan kan, ataupun sebab tak cukup cash nanti. Asyik loss. Last mana duit dah tak ada, dah nak cover the loss, habis. Awal-awal tak apa loss, ada lagi duit. Last, okay, dah start make profit, dah ada cash balik. Nampak? Kalau loss dia memanjang, habis. Liquidity. At this point, I nak sebut bahawa kalau you tengok ni until 7 kan, nanti chapter 7 ni adalah area B kan, area B. Area C ni CVP, catat sikit. Dalam buku you, break even tu is your focus dalam chapter 8. Dipanggil cost volume profit analysis. Very interesting. I love this chapter. Break even. Tu nantilah. Nanti. Chapter 8 Chapter 8. Last, extend the length of the life cycle itself. For example, product development, finding other uses for a product or staggering the launch of the product in different market. Okay, ni I contoh sikit tengok sempat gini sekarang berapa minit kita tinggal. Itu kat banyak sangat kan. Sempat habiskan page ni insya-Allah. Tadi kita berhenti awal untuk azan kan. Okey. Guys, saya tengok extend the length of the life cycle. Maknanya apa? Kalau kita buat lukisan kan guys, satu graf daripada R&D introduction bla sampai habis tu, katakanlah daripada sini ke sini ni adalah setahun. Selepas setahun orang tak nak beli dah produk you. Kan? Daripada Januari contoh you launch nanti Disember. Disember tu orang dah tutup kedai dah, you nak jual produk lain. Okey. Itu yang berlaku sekarang. But you nak extend the length of the life cycle. Apa cara dia? Tengok. Salah satunya product development. Mula-mula you jual satu telefon kan? Telefon adalah ada pilihan tu kan. Tapi sebelum katakanlah ni Januari kan, before the end of a year, katakanlah dalam bulan Oktober kan, 2 bulan lagi sebelum ni, you buat adjustment sikit. Phone tu tiba-tiba ada bulu-bulu sikit kan, ada rambu-rambu macam tu kan. So ada yang versi update lah, versi baru lah. Tadi X kan, ataupun tadi versi 10, ini 10X pula contoh kan. So you extend lagi, dia tak turun lagi, orang start beli-balik. You tambah lagi 6 bulan. So dia jadi daripada start 1 tahun dia jadi 1,5 tahun. Tapi produk tu produk yang taklah exactly sama, dia ada updated version sikit. Faham tak guys? Maksud I kat sini, daripada you tak buat apa-apa, you jual satu produk tu tak berubah langsung sampai setahun dah orang tak nak beli dah. Janganlah macam tu. Sebelum orang tak nak beli tu you edit, you adjust sikit. I think contoh paling mudah ice cream, betul tak guys? Ice cream mula-mula flavor ni yang campur ni pula, people keep buying a new updated version of the product. Sebab apa? Sebab you tak nak stop business. You akan reka lagi yang lain, you extend lagi life cycle dia, life panjang-panjangkan lagi macam tu. I hope you faham Apa keyword dia? You nak extend life cycle tu dengan product development. You adjust sikit your product tu. You develop the product. Satu. Yang kedua, do you notice kalau keluar, ini pun I tak pakai iPhone, nanti you guys know that. Tapi yang I faham lah kan, orang kata bila launch produk baru, iPhone lah contoh kan, dia tak launch serentak seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau I tak silap Kalau you duduk Malaysia, dia launch dekat US, kalau you ada kawan-kawan kat US ataupun you sanggup pergi US semata-mata nak beratur nak beli iPhone ni kan, contohlah kan. Tapi assuming I am right, bila dia launch di tempat yang berbeza ni guys, kenapa dibuat begitu? Kenapa? Ni. The launch of product in different market. Dekat US dulu, baru dekat Europe, baru dekat Asia, baru dekat Afrika contohlah kan. Kenapa dibuat macam tu? Jawapan dia sama, to extend the length of the life cycle. Contoh ni yang I faham lah, kalau dia terus buat serentak seluruh dunia, ini salah satu faktor lah kan, mesti ada banyak faktor lain kan. Kalau dia dah manufacture dekat China ataupun dekat US, paling murahnya jual lah dekat US dulu contoh kan. Tapi nak cerita sekarang bukan cerita tu, cerita extending the life of life cycle, the life of the product. Kalau dia buat serentak seluruh dunia contoh daripada dia launch seluruh dunia ni guys, selepas tahun habis, bye bye. So 1 tahun dia, 1 year. Dia punya produk tu can be sold for a period of 1 year. Tetapi kalau dia buat dekat US dulu, contoh, bila yang dekat US orang dah start decline, orang dah macam tak nak dah, dia baru launch. Ini contoh lah ni, dia baru launch dekat Europe. Nampak tak I lukis apa ni? Bila Europe pula nak habis, dia jual pula dekat Malaysia, dekat Asia. Nampak tak apa yang berlaku? Because you launch at different time, dia memanjangkan your life tu guys.
Kalau dekat US dah habis pun, dekat tempat lain baru je nak start jual. So orang still masih lagi rapid growth, masih lagi rancak membeli. Bila Europe nak habis, dekat Malaysia pula baru pula nak start. Nampak tak? So dia memanjangkan life cycle itu. This is the reasons, one of the reasons why they launch at different market at different times. Faham tak point to everyone? Boleh ke tak boleh? Ke I membebel seorang-seorang? Boleh tak? Boleh sir. Faham, sir. Excellent, good. You guys, I saja je tanya sebab I tahu you guys student pandai tapi I just nak check lah. Nanti I shock sendiri. Okey, dalam seminit ni kita baca laju-laju. Depan ni kita nak kira. Tak habis kita ni, I nak habiskan juga ini. Why calculate? Kenapa life cycle costing has a different purpose from cost automation systems that measure actual cost of production and sales. Traditional costing systems are intended to measure the cost of a product in each accounting period. Benda sama je diulang. And the profit or loss that should be reported for the product. Yang dulu dikira ikut period, life cycle, entire life. The purpose of life cycle is to assess the entire life, banyak kali disebut, to assess the expected profitability from the product over its full life. Products that are not expected to be profitable after allowing for design and development cost or clean up cost. Tengok, design and development tu awal-awal. Clean up cost ni hujung-hujung. Kalaulah kita include for the entire life, termasuklah yang awal-awal, design, dan yang akhir, clean up, bila kita masuk kan. Tetapi dia expected ataupun not expected to be profitable, then it should not be considered for commercial development. You dah kira, even before you launch, you dah kira nanti last sekali bila tutup semua, kira cost, duit masuk, duit keluar, rugi ni. Jangan buat. Jangan buat. Ini dah start buat, lepas tu baru nak fikir kan, baru gelabah. Contoh kan, itu cerita dia. Itu point dia. Last, I tak tahu sempat ke tak. Kalau tak sempat nanti I give you another link lah. A feature of many competitive market is that product life cycle are getting shorter